Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini. Saya Fitri Yahya. Dan juga saya Anim Izzati menemani anda insya-Allah pada pagi ini selama 1 jam 30 minit. Setakat ini kita harapkan yang terbaik untuk anda semua pastinya. Hari ini hari Khamis ya. Mungkin ada yang berpuasa 6 pada hari ini. Kita ucapkan selamat berpuasa juga kepada anda semua dan jaga diri baik-baik kerana semakin lama keadaan semakin membimbangkan. Bukan kita nak mulakan pagi ini dengan perkara yang tak enak ataupun perkara-perkara negatif, tetapi realitinya itulah yang terjadi. Dan kita di 8 Syawal ini mungkin ada yang dah mulakan puasa 6 ataupun ada yang dah pun menamatkannya. Selamat berjuang sebab ini melengkapkan keimanan pada waktu yang sungguh mencabar. Moga doa yang berpuasa ini dia makbulkan Allah sebab kita masih berjuang untuk memberi kedamaian di Timur Tengah terutama di Palestin yang sedang berjuang dengan berdilan pada setiap 30 minit ada yang terkorban di bumi Gaza, Palestin. Dan itulah dia harapan kita selain kita mendoakan mana-mana tempat yang bergolak supaya kembali damai dan ada satu perubahan kepada landscape kepimpinan dunia agar pihak yang bertanggungjawab ini dapat didakwa di Mahkamah Antarabangsa walaupun sukar kerana dinaungi oleh kuasa-kuasa besar tangan gaib yang melindungi kekejaman ini. Dan dalam kita mengetahui keadaan semasa di luar negara, apatah lagi di Malaysia juga, keadaan semakin lama semakin membimbangkan di mana kes. Kalau di luar negara itu kita perlu ambil tahu, di Malaysia juga kan keadaan sekarang ini COVID-19 semakin lama semakin menjadi-jadi. 6,075 kes malam catatkan kes yang paling tinggi sekali. Semakin yang kita bimbangkan adalah keadaan yang dikabarkan sekarang ni ward ICU dah penuh, dijadikan ward biasa itu sebagai ward untuk pesakit-pesakit yang serius tentang COVID-19 ni. Ini bermakna mereka harus memilih keadaan yang serius dan juga tidak serius, yang tidak parah untuk mendapatkan katil ward ICU itu. Dan banyak laporan yang menyusul dalam paparan media ataupun akhbar maupun media elektronik terpatikan ada kontena yang memuatkan jenazah sebabkan kadar fataliti yang semakin tinggi, hospital dapat lagi menampung tempat-tempat yang sesuai, maka kontena menjadi tempat untuk menyimpan jenazah. Dan ini amat memilukan sebab kita tak mahu jadi setengah negara yang mana terpaksa memilih siapa yang harus dikorbankan untuk terus hidup. Ini dia gambar kontena yang dimaksudkan, dan kontena khas ini sebenarnya telah pun diadakan di Malaysia sejak 15 Mei yang lalu selepas tidak lagi mampu untuk menampung keadaan ataupun kapasiti jenazah-jenazah yang meninggal, yang mati disebabkan COVID-19 ini. Dan sebenarnya kontena khas ini ataupun inisiatif kontena khas ini telah pun dilakukan di luar negara seperti semasa di Amerika Syarikat yang kes sangat tinggi. Dan sekarang ini telah pun berlaku di negara kita, di Malaysia. Sangat mendukacitakan kalau anda saksikan laporan yang disediakan, mayat diletakkan di kontena. Satu kontena tu dimuatkan dalam lebih kurang 20 mayat yang boleh diletakkan dalam satu masa. Ini menjadikan prosedur untuk mengambil mayat, untuk mengebumikan dan sebagainya itu amat sukar sekali jika meninggal disebabkan COVID-19 ini. Kalau anda perhatikan kepada ketika tahun lepas, kalau melibatkan kematian di tempat ataupun negara yang jumlahnya begitu tinggi, mayat akan dikumpulkan sekali dalam lubang yang besar dan dikambus. Dan pasti kita tidak mahu ia sampai ke tahap sebegitu. Kalau boleh kita nak diuruskan yang sebaik mungkin. Memang itu akan, kita memang ada badan yang autoriti yang akan uruskan sebaik mungkin. Tapi kita juga mengharapkan supaya kita mematuhi SOP disebabkan kita bimbang di setengah negara sistem kesihatan mereka telah pun lumpuh dan hancur. Jumlah pesakit yang begitu ramai, tempat yang tak lagi menampung. Tapi kita berbangga kerana Malaysia masih lagi dibarisi oleh Barisan Harapan yang begitu komited, yang melupakan segala cuti, perayaan dan sebagainya. Ketika Ramadan mereka hanya sempat beberapa saat saja untuk menikmati kudapan, terus berjuang. Seperti terpatikan dalam laporan, ada sakit ICU yang perlu dikendalikan mengikut prosedurnya. Ada yang terpaksa menggunakan 7-8 orang untuk mengendalikan seorang pesakit. Bayangkan kalau ada yang badan besar, kalau ada yang mungkin kompleks sistem ketahanan badannya, bertambah rumit. Jadi itulah dia sebab sekarang ini yang paling terbimbangkan tentang varian yang tidak menunjukkan simptom. Orang yang mungkin sihat, yang begitu aktif, tak ada apa sebarang gejala, tapi bila dibuat saringan terkejut sebabkan positif. Telah pun berubah dengan mutasi dan perubahan sejak ia bermula pada Februari 2020. Pembawa senyap
dikatakan yang tidak ada simptom tetapi positif COVID-19. Dan baru-baru ini juga mereka adakan saringan secara percuma, mendapat sambutan yang amat baik sekali kerana ingin menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan pembawa senyap ini. Tiada simptom, tiada apa tetapi mereka positif COVID-19. Ini yang kita risaukan kerana jika ada dalam satu komuniti yang melibatkan kebolehjangkitan yang sangat luas. Dan baru-baru ini juga kalau anda mungkin dikabarkan di sini kalau anda mungkin berkemampuan kan, tidak salah untuk membuat saringan COVID-19 ni untuk menamatkan penularan wabak COVID-19 Di ni. samping banyak juga pihak yang telah membuat saringan percuma. Jadi itulah dia. Dan sekarang ni pun kalaupun anda dah buat saringan pertama mungkin negatif, jadi ia mungkin kebarangkaliannya adalah false negatif. Bila anda buat kali kedua berkemungkinan positif. Itu yang sering juga berlaku ketika ini. Jadi ambil masa untuk sistem ataupun alat itu untuk mengesan tahap sebenar. Mungkin pada peringkat awal masih lagi belum. Mungkin ada window period dia. Jadi bila masuk ke hari tertentu, baru dapat digesan. Jadi sentiasa caknam. Kalau ada sebarang gejala, saya hanya perlu keluar rumah, maklumkan kepada majikan. Dan kalau anda seorang petugas di tempat yang memerlukan berkumpul seperti pentadbir masjid ke, tak dibenarkan untuk hadir ke solat berjemaah sebab sedikit risiko boleh membawa jangkitan kepada semua yang lain. Betul, dan banyak sebenarnya tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri, pergi ke mana-mana sahaja tanpa mengikut SOP yang telah ditetapkan. Ingat, tak ada apa-apa yang terjadi, tapi itulah pembawa senyap itu yang menjadikan kebolehjangkitan itu berlaku. Baik, kita nak kongsikan statistik harian COVID-19 di Malaysia. Ini dia 6,075 kes, peningkatan 24.9% terhadap kes positif harian di Malaysia. Kes positif yang paling tinggi sekali yang berlaku hari ini semalam dicatatkan 19 Mei 2021. Taburan kes juga menunjukkan kes yang tertinggi masih lagi berlaku di Malaysia, di Selangor, di mana kes 2,000 lebih dicatatkan di Selangor sahaja, dan setiap negeri mencatatkan penambahan kes. Ini dia taburan kes. Dan kita menghampiri jumlah terkumpul 1.5 juta. Kalau ikutkan gaya kepada trend sekarang ini, menghampiri 1.5 juta. Dan sebelum ini kita ada ulas bahawa Malaysia dalam trend peningkatan antara yang 10 yang teraktif di dunia. Dan ini adalah satu simbol ataupun indikator yang cukup bahaya kalau tak dikawal. Kita bimbang sebab sebelum ini pun kita tengok laporan pada hari Isnin. Kami kongsikan paparan di NST dengan tajuk besar how come how many people get the permits to travel. Jadi ini menunjukkan kita bimbang seandainya sebab ada kes anak yang rindu ayah pulang ke kampung, jadi dibawa bersama dengan virus yang tak kelihatan, akhirnya ayah masuk ke ICU dan berlaku perkara yang menyayat hatilah ya. Okey, sebab jumlah kematian ingat begitu tinggi ketika ini. Golongan yang berisiko, yang ada penyakit yang mungkin rentan, golongan warga emas, kanak-kanak perlu dilindungi pada tahap yang terbaik. Itu yang berlaku di Malaysia. Cabarannya apabila kita ingin sama-sama seluruh rakyat Malaysia untuk mematuhi SOP, tapi masih ada lagi yang mementingkan diri sendiri, menyebabkan orang yang tidak bersalah terjangkit dan sebagainya. Dikabarkan juga baru-baru ini keadaan yang semakin parah apabila mencatatkan lebih daripada puluhan ribu kanak-kanak yang positif COVID-19 sejak daripada COVID-19 berada di Malaysia. Itu yang sangat membimbangkan. Sama-sama kita ambil iktibar terhadap nombor yang berlaku ini. Semoga segalanya dapat dikurangkan apabila sama-sama sedar tentang keadaan ini sebenarnya lebih serius. Baik, seterusnya. Paparan di berita harian. Baik. Ada NST berita harian juga. Saya kongsikan di berita harian di sini halaman 8. Keupayaan ibu bapa murid mendepani persekitaran pembelajaran baharu penentu kejayaan PDPR. Baik, ini adalah pandangan hadapan sekali tadi anda saksikan. Di sini dikongsikan juga komitmen semua pihak diperlukan pastikan pembelajaran sempurna. Kejayaan pelaksanaan pengajian dan pembelajaran di rumah PDPR sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ketika ini bergantung kepada keupayaan ibu bapa dan murid dalam mendepani persekitaran pembelajarannya. Cabarannya di sini adalah kepada ibu bapa, bukan sahaja guru ataupun sekolah, tapi ibu bapa sekarang ini mendepani cabaran yang lebih getir untuk memastikan
persekitaran yang kondusif dapat diwujudkan untuk anak-anak belajar dari rumah. Selain daripada itu, untuk memastikan momentum pembelajaran mereka berada pada tahap yang sepatutnya dan mereka dapat capai apa yang diinginkan dari segi pembabitan akademik dan sebagainya. Itu yang sungguh mencabar di ketika ini. Tapi mungkin keadaan jika dapat diadaptasi dengan lebih cepat oleh ibu bapa, keadaan lebih mudah dan lebih bersifat kondusif untuk mereka menerima pembelajaran secara dalam talian. Sehingga membaca tajuk kecil ataupun rumusan di Metro dengan 6,075 kes, antara lain di halaman ke-10, reda abang ajal abang di Kanada, warga Malaysia dapat taraf penduduk tetap di sana meninggal dunia akibat COVID-19. Dan di Kota Kinabalu, jangkitan kepada 9 anggota keluarga. Di samping itu, di Perak, Mufti Perak juga dilaporkan positif. Tan Sri Dr. Harusani Zakaria disahkan positif COVID-19 dan kini dirawat di Hospital Raja Permaisuri Bainun. Okey, di Kuala Lumpur, antara 4 negeri tertinggi ataupun kami kongsikan tadi, itu di Selangor, Pulau Pinang, Johor dan Melaka. Dan antara lain juga di Sungai Petani Kedah, selamba biar pelanggan makan di kedai. Okey, di samping itu, laluan Plaza Tol Alustar Selatan ditutup untuk mengawal pergerakan. Dan ketetapan baru Masjid di Selangor kena dapatikan untuk yang ada impian untuk salat Jumaat pada hari Jumaat ini, anda terpaksa melupakannya kerana di masjid yang sebesar Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah hanya boleh memuatkan 57 jemaah, 50 jemaah saja, iaitu 23 pentadbir dan 27 jemaah. Okey, yang lain-lain hanya melibatkan pentadbir saja. Kalau ada datang, pintu akan dikunci. Sebab ini ketetapan baru telah pun dibuat oleh kerajaan pemerintah untuk elak penularan wabak di masjid. Sampai itu di Kedah, lebih 300 pasangan terpaksa menunda tarikh pernikahan mereka disebabkan situasi yang terbaru ini. Di Kuala Lumpur tak ada lagi zon hijau. Tak ada lagi zon hijau di Kuala Lumpur. Dan jika anda dapat saksikan, taburan kes itu sangat mengerikan apabila banyak sangat kes yang kita tak sangka ianya berlaku, telah pun berlaku. Kluster-kluster baru juga wujud. Itu berkaitan dengan perkongsian di Harian Metro. Saya ada perkongsian sedikit. Ini berkaitan dengan keadaan yang berlaku di dunia. The world is watching. Halaman 10 di New Straits Times menceritakan tentang bagaimana Malaysia ataupun bawang Rangers di Malaysia ini melibatkan diri dalam pembantuan untuk melihatkan segala kekejaman dan juga penindasan di mata dunia. Palestinians, activists louds Malaysians waging battle on social media. Dikabarkan di sini, sedikit saya kongsikan petikannya, various social media platforms have been flooded with anti-Zionist sentiment, and what Malaysian social media users are doing is of great help for Palestinians, as this is a direct contribution to our decades of struggle. We appreciate and salute all Malaysians who have been spending their time to tweet and post all sorts of information on what's really happening in Gaza. Dikabarkan di sini mereka sangat menghargai jasa dan pengorbanan rakyat Malaysia yang telah pun berkongsi keadaan sebenar. Kita belajar tentang sejarah Israel, sejarah Palestin apabila kita mengetahui tentang keadaan semasa. Tidak sewenang-wenangnya mempercayai propaganda ataupun novel murahan yang digambarkan oleh pihak Zionis Israel untuk mengetahui keadaan apa yang sebenarnya berlaku. Jadi kita sangat-sangat dihargai, pengorbanan kita sangat dihargai oleh mereka. Baik, itu demikian paparan perkongsiannya. di akhbar untuk hari ini. Dapatkan naskah anda sekarang untuk berkongsi ataupun mendapatkan maklumat yang terkini. Selain di portal-portal online yang paparkan pelbagai perkembangan terkini. Apa yang anda ikuti, mungkin pasal COVID-19, pasal Palestin, semuanya ada untuk kami berikan yang terkini untuk anda. Dan demikian perkongsian, dan kami juga nak berkongsi tentang Reconnect 21. Baik, perkongsiannya Reconnect 2021 ialah sesi rundingan 30 minit percuma yang akan membawa anda bagaimana TV ataupun radio boleh meningkatkan jualan dengan pantas dengan kos penyelesaian mampu milik dan terbukti sehingga 80%. Baik, dan juga daftar hari ini di rsvpreconnect.com. RSVP, sekali lagi ulang, rsvpreconnect.com untuk mantapkan semula perniagaan anda. Okey, satu platform untuk anda meningkatkan lagi jualan. InsyaAllah keberkesanannya 80% untuk peningkatan jualan anda.
Demikian juga dengan tabung kemanusiaan Palestin, tabung kemanusiaan Palestin Media Prima sumbangan boleh disalurkan ke akaun bank 5642-7651-0331 bagi membantu teman-teman kita yang berada di sana. Kalau boleh bukan teman sajalah, tapi mereka adalah saudara kita. Walaupun berbeza negara tapi dalam konteks akidah satu negara. Memogakan kita berhimpun kembali di syurga sebab kita telah pun berjuang, berjihad dengan cara yang tersendiri, dengan ilmu, dengan kefahaman, dengan wang tunai, segala-galanya demi selamatkan Al-Aqsa yang diceroboh penjajah Israel. Betul. Okey, itu dia nombor bantuan. Sumbangkan kewangan anda ataupun sumbangkan apa yang anda inginkan itu pada jalan yang betul ataupun yang disahkanlah kan. Sekarang ni bila ada keadaan sebegini, ramai yang mengambil kesempatan. Jadi apa yang kita perlu lakukan adalah pilih yang betul-betul supaya apa yang kita sumbangkan tu betul-betul sampai kepada mereka yang memerlukan. Baik, hari ini kita akan bincangkan tentang PDPR. Tadi saya dah kongsikan apa yang tertera di akhbar. Begitu juga dengan keadaan semasa ini. Lepas raya pula tu pastinya ada sedikit perubahan dari segi momentum mereka nak belajar dalam talian ni. Betul. Jadi kita nak tinjau, nak tahu apa khabar agaknya, nak bertanya dengan seorang ibu nanti di MHI. Okey. Okey, sampai kita akan nanti meninjau bagaimana semua berjuang ataupun menyumbang bakti kepada Palestin, termasuk jurugambar. Yang penting untuk merakamkan visual yang menyentuh hati. Walaupun tak ada sebarang caption, tapi gambar yang diambil itu menceritakan segalanya. Kita akan kongsikan nanti. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Salam penuh ingatan. Salam KP. Kami di bahagian kejuruteraan mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. 1, 2, 3. Okey, di sini saya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin dari Bob balik pulau ayam pasu. Hai, selamat Hari Raya. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Saya Muhammad Nur Syam Mewah Syarif ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh ahli keluarga dan sahabat anda di seluruh Malaysia. Selamat Hari Raya Aidilfitri and stay safe. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri untuk keluarga dan sahabat anda. Maaf zahir dan batin. #jaga SOP. Bye. Saya Tuan Haji Ibrahim bin Datuk Ali serta keluarga mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Semoga pada hari raya ini semua kita sambut beramai-ramai dengan kata-kata Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Eid Mubarak. Kullu am wa antum bi khair. Kami pelajar-pelajar dari London, United Kingdom ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada keluarga dan sahabat-sahabat di Malaysia. Selamat Hari Raya. Wabarakatuh. Kami daripada grup 351 mengucapkan Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Maafkan. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Saya teruja memulakan PDPR kerana dapat mengurangkan risiko COVID-19 dan dapat eratkan hubungan keluarga. Pada pendapat saya, belajar melalui PDPR kurang menyeronokkan kerana sukar untuk difahami. Hal ini disebabkan komunikasi antara murid dan guru agak terbatas.
atas. Contohnya, subjek yang sukar ini perlu pembelajaran berhadapan dengan guru. Abang dengan kakak lagi suka belajar online ke bersemuka? Belajar bersemuka lagi best sebab boleh tanya soal jawab dengan cikgu berdepan. Tapi kalau online, kita kena melalui maya. Nanti lunch sama call semua. Kakak? Sama lah, kita lagi suka belajar bersemuka. Nanti boleh tanya macam-macam terus dapat jawapan. Kalau pergi ke sekolah ni, dapatlah semangat dia sebab dapat jumpa cikgu, dapat jumpa kawan-kawan. Kalau yang lain pula, internet connection saya sangat lemah membuatkan saya sukar untuk memasuki kelas yang ditetapkan. Saya pun dapat kurang ilmu pengetahuan yang cikgu sudah berikan, dan saya pun terpaksa untuk belajar sendiri. Pada mulanya, saya tidak gembira apabila PDPR dijalankan selepas Hari Raya. Tetapi demi mengurangkan wabak jangkitan COVID-19, PDPR adalah yang terbaik buat semua pelajar. Belajar secara online memerlukan fokus yang tinggi. Saya berharap wabak COVID-19 akan berakhir dengan segera supaya saya dapat bersemuka dengan guru-guru dan berjumpa kawan-kawan. Setahun lebih ya, anak-anak kita semua belajar dari rumah untuk mendapatkan pembelajaran, bersungguh-sungguh menyaksikan keadaan yang kondusif ataupun berada dalam keadaan yang sangat selesa untuk semata-mata mendapatkan ilmu. Jadi pastinya cabaran demi cabaran yang dihadapi. Kali ini pula baru lepas Raya Aidilfitri. Jadi pastinya keadaan itu untuk dikembalikan semangat belajar dari rumah ini cukup mencabar bagi sesetengah ibu bapa mungkin. Jadi kita nak dapatkan apakah sebenarnya mungkin tips ataupun yang dilalui oleh Puan Syazwin, seorang ibu yang kini bersama dengan kita melalui panggilan video. Assalamualaikum Puan Syazwin. Waalaikumsalam Hanim, apa khabar semua? Baik, Alhamdulillah. Puan Syazwin okey, sihat? Selamat Hari Raya. Alhamdulillah sihat, Natal macam biasa. Okey Puan Syazwin, mungkin boleh kongsikan anaknya umur berapa? Berapa orang anak yang bersekolah dari rumah sekarang ni? Okey, anak saya yang sulung 9 tahun. Tahun ni, and then yang nombor 2 si adik 6 tahun lah. Tapi dua-dua pun memang terlibat dengan PDPR lah. Okey, jadi yang terlibat dalam PDPR itu bukannya fasa yang baharu kan? Bagaimana dengan adaptasi? Puan Syazwin sendiri dah selesa dengan keadaan tu, dah tahu dia punya keadaan macam mana dan apakah yang berlaku semasa PDPR? Okay, starting daripada first pandemic dulu memang agak struggle sebabnya saya dengan suami pasangan yang bekerja, which is kami pula macam ada sometimes ada yang boleh untuk bantu anak dekat rumah untuk apa ni dia punya online Google Meet semua kan. Tapi untuk yang kali keberapa ni PDPR ni so far alhamdulillah anak-anak pun dah boleh manage and then diorang pun dah boleh apa orang kata adapt dia punya tu. So alhamdulillah anak saya boleh berdikari dengan PDPR ni lah. Okey, untuk yang fokus ni mungkin lebih kepada anak yang berumur 6 tahun lah kot ya. Ya, sangat heavy lah. Dia punya tu struggle sikit tapi itulah sebab saya bersyukur jugalah sebabnya ada support daripada dia punya kakak dia agak mature sikit kan. So kakak yang banyak bantu dia jugalah. Sebab kita tahu kan kadang-kadang kalau cuti setengah tahun ataupun cuti akhir tahun tu pun bila anak-anak nak kembali ke sekolah pun bukan main liat lagi kan untuk mulakan semula kan keaktifan mereka ataupun kegembiraan mereka nak sekolah tu, apatah lagi belajar dari rumah yang keadaan di rumah itu sememangnya sangat selesa. Macam mana lepas Aidilfitri ni keadaan anak-anak untuk kembali PDPR? So far kita dah manage. Macam saya dah arrangekan dulu. Macam guru-guru dia akan update jadual sehari sebelum. And then kita dah inform dekat dia orang. Okay, esok ada kelas jam berapa. So kena bangun pukul berapa. So saya sebelum dia orang tidur untuk bangun esok paginya, saya dah set up lah untuk macam contoh dia orang punya macam anak saya punya kelas bahasa Cina ke apa benda, saya dah siapkan lah dia punya file, folder tu semualah. Okey. Apa antara tips yang boleh dikongsikan kepada ibu-ibu ataupun ayah-ayah yang bekerjaya untuk mengatur masa anak-anak kan? Sambil-sambil boleh bekerja macam biasa tetapi anak-anak punya pembelajaran PDPR ini masih lagi dapat dijaga.
Okey, kalau saya tips tak ada, tapi cuma saya agak teruja sikit sebab anak saya dia suka create group WhatsApp dia orang So bila since daripada darjah 2, darjah 2 dia dah ada group dia sendiri, which is nanti kita parents akan forward yang biasa cikgu akan bagi link semua tu kan. So esoknya nanti dia orang sebelum tu dia orang akan update lah, kawan hari ni esok kita akan ada ni. So dia orang dah ada arrangement untuk yang tu sendirilah. Dia orang lakukan sendiri, mereka lakukan sendiri. Ya, tapi kalau macam ada Google Meet bersama dengan guru, guru akan pantau lah. If let's say macam after yang tu, nanti dia orang akan macam sama-sama buat pula Google Meet untuk mereka sendiri discuss ke apa benda semua. Itu saya punya ni lah. Kadang-kadang saya dekat office, nanti dia orang akan beritahu lah, Mama, sekejap lagi lepas habis kelas nak buat sekian kan. Okay, dan nanti saya akan beritahu dalam group parents pula, dia orang nak buat ini. So dia orang okay proceed. Then macam tu je lah. Okey, Puan Syazwin, sebab melihat kepada umur anak-anak yang awal menggunakan gadget dan juga aplikasi-aplikasi yang tertentu, macam mana pemantauan Puan Syazwin sendiri terhadap anak-anak yang berumur 9 tahun dan juga 6 tahun tu terhadap penggunaan gadget dan akses mereka terhadap aplikasi-aplikasi yang ada? Okey, saya dah letak limit dan nilah dekat mereka kan. Time untuk belajar is belajar lah. So gadget pun pada saya tak pernah salahkan gadget juga, kerana gadget juga mereka mahir untuk buat PDPR. Betul? Kan? Dia orang dah pandai klik link, dia orang pandai pakai Google Classroom. And then even though kalau cikgu tengah buat Google Meet, dia orang dah tahu link mana apa nak kena buat kan. So pada saya tidak menjadi masalah disebabkan pandemik ni dah daripada since last year. Ini adalah tahun kedua untuk anak saya berhadapan dengan situasi yang orang kata bukan ketidakkesesuaian dengan mereka kan. Tapi pada saya kerana gadget ni jugalah mereka berdikari lah. Boleh tahu banyak benda kan. Apa antara soalan-soalan yang Puan Syazwin dapat daripada anak apabila berlakunya pembelajaran dari rumah ni kan? Macam kadang-kadang sekarang ni kalau sekolah secara bersemuka tu mereka ada guru untuk ditanyakan. Sekarang ni siapa lagi kalau bukan ibu bapa kan yang berada di rumah untuk menjadi tempat rujukan mereka. Jadi bagaimana kalau keadaan itu berlaku? Itu pun pening juga. Kadang-kadang kita dekat office pun dah call pula kan. Nak lagi tanya pula bahasa Arab, bahasa Cina yang bukan mak dia expert kan. Yelah. So itu yang saya kata tadi, dia orang ada group WhatsApp dia orang sendiri. And then sometimes bila dia orang tak tahu benda semua, minta nombor telefon cikgu, nak PM tepi cikgu, benda semua dia orang ada orang kata pendekatan yang lain lah. Tu saya kata tadi, dia orang ni lagi mahir daripada kita. Okey. Ada tak mungkin boleh dikongsikan tahap keputusan pembelajaran mereka selepas berlakunya PDPR ni? Hampir setahun lebih mereka berada di rumah belajar secara dalam talian dan sebagainya. Macam mana nak membezakan pembelajaran secara bersemuka dengan keputusannya dibandingkan dengan pembelajaran dalam talian ni, Puan Syazwin? Saya tak nampak lagi sebab anak saya baru darjah 3 kan. Dia punya tu since daripada last year dia baru tahap 1 lah maksudnya kan. Tapi nampak peningkatan dia, which is alhamdulillah anak saya yang sulung ni last year kelas sekolah agama lah. Saya ambil pendekatan pada sekolah rendah agama dia. And then this year dia dah naik kelas lah. So itu pun dalam diam pun macam bila cikgu hantar, kan kita kena hantar laporan apa dia kerja-kerja yang dia orang buat benda semua. So bila end up ujung tahun tu nanti result dia alhamdulillah lah, memang dia punya result alhamdulillah saya cakap tu yang paling terkejut sekali tu lah. Kelas sekolah dia tu dia memang naik kelas lah, itu je lah. Tapi macam anak saya dia sekolah pagi, dia memang kelas memang satu kelas yang pertama lah, jadi dia tak boleh nak ni kan. Nak mana lagi kan. Maknanya tidaklah kata pembelajaran dari rumah ini merosotkan keputusan mereka ataupun tahap pembelajaran mereka kan. Dapat melihat dari sudut positifnya ianya meningkat. Mungkin Puan Syazwin boleh mendewasakan diorang lah. Okey, Puan Syazwin, apa antara yang dilakukan? Maknanya mungkin mengadakan persekitaran yang sangat selesa, menjadikan anak-anak tu bila belajar dari rumah pun mereka masih lagi dapat fokus, mereka masih lagi dapat bersungguh-sungguh. Apa yang Puan Syazwin lakukan? Saya kadang itulah diorang ni ada masa diorang
bila time dia orang request mungkin dah penat sangat kan. Satu hari subjek masuk pula dengan sekolah agama pula, sekolah petang, sekolah pagi. Saya tak pernah, alhamdulillah lah, bukanlah tak pernah nak halang lah. Cuma ada jugalah saya ni juga kan. Apa yang dia orang nak, saya try bagi the best lah. Macam diorang nak buku baru ke, tapi yang si adik tu of course lah nak mainan lah, dia punya orang kata ke hadiah itu kena hadiah dia satu kali untuk kelas, satu hadiah macam tu lah. Tapi benda tu ialah kita pun nak bagi support, sebab kita pun tak boleh nak ni juga kan. Betul. So nak tak nak memang kena ni lah, masak sedap-sedap, itu je lah apa yang dia request kita kena buat. Okey, Masya Allah. Okey, Puan Syazwin, mungkin apa kata-kata semangat untuk ibu-ibu di luar sana yang menghadapi kesukaran dan juga cabaran yang sama macam Puan Syazwin lalui, sedikit sebanyak mungkin boleh membakar semangat mereka kan untuk terus sama-sama menjayakan PDPR ni bersama dengan anak-anak. Silakan Puan Syazwin. Dia sebenarnya tak banyak ni pun. Dia starting daripada diri kita sendiri untuk demi masa depan anak lah. So saya banyak fokus kepada itu. Saya bukanlah mengharapkan pada guru-guru. Saya tahu guru-guru dah habis, orang kata buat habis baik. Kalau bukan guru-guru, selain daripada guru, kita juga kan. So kalau bukan kita, siapa lagi yang nak move on ke depan? If you tak move on ke depan untuk berfikirkan masa depan anak-anak, dan saya rasa itu yang PDPR agak ketinggalan lah nanti. Baik. Puan Syazwin, terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami di MHI, berkongsi tips dan juga bagaimana keadaan sebenarnya yang dilalui oleh ibu-ibu. Jaga diri Puan Syazwin, sampaikan salam kami kepada seluruh ahli keluarga ya. Baik, terima kasih. Itu dia. Pedri juga. Thank you Hanim. Ya, sama-sama. Puan Nurul Syazwin Muhammad Nasir, seorang ibu kepada 2 orang anak, 9 tahun dan juga 6 tahun, cukup mencabar pastinya. Kita harapkan sedikit sebanyak dapat berkongsi kepada ibu-ibu yang juga melalui keadaan yang sama. Baik, seketika nanti Fedri Yahya akan berkongsi tentang penambahbaikan PDPR yang boleh dilakukan dalam pendidikan negara. Seketika nanti, Malaysia Hari Ini. Pada kehidupan norma baru ini, penggunaan pelitup muka sama ada jenis pakai buang atau fabrik sangatlah penting dalam membendung penularan virus COVID-19. Cara memakai pelitup muka adalah sangat penting. Ramai yang tidak memakai pelitup muka dengan betul. Ilyas, kita tidak boleh pakai pelitup muka di bawah hidung. Salah tu. Bukan begitu Ilyas. Lihat bagaimana Sheila memakai pelitup muka. Pastikan ianya menutup hidung dan mulut sepenuhnya. Pemakaian pelitup muka yang betul dapat mengurangkan risiko jangkitan. Ramai yang tidak tahu cara menyimpan pelitup muka yang betul, terutamanya semasa makan. Kita tidak boleh meletakkannya di bawah dagu ataupun disangkut pada telinga. Disisip di lengan atau siku pun tidak boleh. Contohilah Alia yang menyimpan pelitup mukanya dalam beg plastik. Pelitup muka pakai buang hanya boleh dipakai sekali sahaja dan tidak melebihi 8 jam. Bagi yang bergejala, pelitup muka pakai buang perlu ditukar selepas 4 jam. Setiap pelitup muka harus ditukar apabila permukaan dalam basah atau lembap. Bagaimana pula dengan pelitup muka yang telah diguna? Pelitup muka pakai buang perlu dibuang dengan cara yang betul. Pegang pada tali atau loop pelitup muka dan tanggalkan. Seterusnya, masukkan dalam beg plastik dan buang ke dalam tong sampah yang bertutup. Pastikan anda mencuci tangan dengan air dan sabun selepas membuang pelitup muka. Manakala pelitup muka fabrik perlu dibasuh dengan sabun pencuci sekurang-kurangnya sekali dalam sehari. Jangan lupa untuk sidai dan keringkan. Selesai. Mudah sahaja kan? Pemakaian pelitup muka perlulah mengikut kesesuaian keadaan. Sheila, pelitup muka tidak perlu dipakai sekiranya kita memandu kereta bersendirian. Begitu juga ketika kita bersenam seperti berjoging. Ianya boleh mengganggu pernafasan kita. Pelitup muka wajib dipakai di tempat-tempat awam. Setiap orang mesti memakai pelitup muka semasa berada di luar rumah. Lupa? Rimas? Jangan dijadikan alasan untuk tidak memakai pelitup muka. Jangan leka dan alpa. Kita belum menang.
Untuk melahirkan insan yang sepadu seimbang segenap aspek sesuai dengan FPN, Falsafah Pendidikan Negara, kita perlu menjaga kualiti pengajaran dan juga pembelajaran yang nampaknya begitu mencabar mutakhir ini dengan adanya pandemik COVID-19. Tapi tak menghalang untuk memastikan ilmu terus mengalir sekalipun tidak berada bersama dalam bilik kuliah atau bilik darjah. Kita akan bersama dengan Dato' Muhammad Ali Hassan, Pengerusi Majlis Pemufakatan Ibu Bapa dan Guru Nasional PIBGN di talian. Assalamualaikum, Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Tuan Datuk. Dah tahun yang kedua kita melihat Datuk pun sentiasa memantau perkembangan. Jadi kita hari ini nak berbincang untuk penambahbaikan sebab dah ada pengalaman lebih setahun. Macam mana Datuk melihat ada keupayaan sebenarnya daripada pihak guru sekolah bersama dengan sokongan PIBG untuk bersama-sama memastikan ia berada di landasan yang tepat. Sekarang ini Datuk lihat macam mana? Ada prestasi dapat kita banggakan dengan apa yang dilalui selama ini? Silakan. Saya rasa kita patut bersyukur. Syukur amat sekali bahawa dari pihak atasan hingga bawah, mereka nampaknya menerima hakikat bahawa tidak ada pilihan. Utamanya waktu sekarang ni, waktu krisis kesihatan, kita perlu menggunakan ataupun memanfaatkan pendidikan secara PDPR. Dan apa yang perlu yang kita lihat ataupun amalkan ialah semangat dalam bahasa budaya Jepun ialah semangat Kaizen. Iaitu penerusan kita menambah baikkan. Itu dalam hal PDPR saya kira. Semua pihak perlu jangan rasa selesa. Kita perlu memikirkan apa cara dan kita boleh menambah baikkan dan dipastikan bahawa kualiti pendidikan kita berterusan dan maintain ataupun dapat dikekalkan atau ditambah baik berterusan. Ini semangat Kaizen yang Jepun amalkan atau dalam bahasa agama kita semangat Al-Falah. Semangat mahu kemenangan. Yang ini kita lihat sekarang ini. Bagaimana yang kita jangan rasa selesa. Bagi saya lah sebagai contoh misalnya, apakah yang tadi kita dengar bahawa ada ibu bapa merasakan laporan tahunan anak-anak itu membanggakan, ada yang penambahbaikan. Tapi saya rasa kita perlu membuat satu survei keseluruhan. Bagaimana misalnya soal capaian, utamanya capaian internet di pendalaman dan luar bandar atau telah ditambah baik dengan yang kita betul rasa selesa. Sebab kita hendakkan bahawa semua warga negara kita mempunyai pendidikan, akses pendidikan berkualiti untuk semua, pada semua pihak dan pada setiap ketika. Jadi dalam hal PDPR saya rasa pencapaian internet perlu diperbaiki lagi. Perlu barangkali bagaimana megapixel tinggi boleh ditingkatkan, storage yang besar, pantas, cepat, kabel 5G misalnya keseluruhannya. Itu capaian internet. Kedua ialah soal gadget ataupun peranti untuk anak-anak kita dan juga guru dan juga ibu bapa yang barangkali berkongsi dengan anak-anak. Perlu dipastikan setiap anak ataupun murid-murid mempunyai gadget atau peranti yang diperlukan. Bukan barangkali yang kita nakkan yang mewah-mewah, tetapi setidak-tidaknya yang basic perlu diadakan. Misalnya hari ini dilaporkan bahawa ada yang berkongsi handphone, ada yang berkongsi komputer riba dan selainnya. Ini perlu dikatakan dipastikan bahawa mencukupinya. Dan untuk ini saya pernah mencadangkan bahawa satu pusat serenti atau pusat serbaguna untuk PDPR diwujudkan. Yang paling baik bagi saya ialah di pejabat pegawai daerah atau pejabat pendidikan daerah untuk memusatkan, untuk memantau, untuk menilai, untuk mengemaskini apa permasalahan dan juga penambah baik boleh dilakukan di daerah-daerah tersebut. Kita beri empowerment kepada pejabat daerah untuk melakukan ini.
Baik, tadi kita berbincang soal peningkatan yang mana kurang dapat diperbaiki dari segi kelajuan internet. Kemudian juga kita nak tinjau dari segi mungkin ada pelajar yang ketinggalan yang lemah dapat diperbaiki selain sokongan peranti yang dapat menampung keperluan lah. Kadang ada 5-6 subjek pecah-pecahannya lagi. Jadi peranti itu tak muat dari segi storage dan sebagainya. Kemudian bagaimana pula melihat dari segi untuk memastikan tahap kompetensi guru juga berada pada tahap yang diperlukan untuk kita nak menyantuni pelajar ni pelbagai potensi ada yang mungkin cepat, ada yang mungkin perlahan. Di mana babak itu dapat ditangani, Datuk rasa mungkin ditambah pula dengan lokalitinya, mungkin di bandar mungkin lain dia punya pendedahan di kawasan pedalaman, di kawasan desa kampung juga perlu juga mendapat akses yang secukupnya kepada pendidikan yang berkualiti itu. Silakan. Ya, guru mainkan peranan yang penting. Apa pun, barangkali kalau secara bersemuka memang hendakkan guru untuk mendidik. Kalau secara barangkali PDPR pun perlu guru untuk membimbing. Apa cara pun perlu guru. Guru mesti memainkan peranan. Tetapi dalam hal ini, bagi saya lah, kita jangan menganggap bahawa semua guru dah bersedia dengan PDPR ni. Saya tabik pada guru kita di Malaysia ini dan dengan izin saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru yang baru kita meraihkannya. Beban, semangat, roh guru ini amat baik sekali saya kira. Tak pernah rasa apa orang kata keluh kesah, tetapi terus berkekalkan semangat guru. Ini yang kita nak kekalkan. Once a teacher, dengan izin, always a teacher. Jadi dalam hal ini saya mengharapkan guru sentiasa memikirkan juga bagaimana nak menambah baikkan pengajaran secara PDPR. Kalau misalnya di kawasan-kawasan pedalaman, di kawasan-kawasan luar bandar yang tidak ada capaian, bagaimana kita ni? Ada cadangan dan elok dilaksanakan. Misalnya guru membuat inisiatif inovasi tersendiri, membuat misalnya lembaran kerja untuk diedarkan kepada pelajar-pelajar di sekitar sekolah mereka atau tempat mereka. Saya nak mencadangkan, kalau sekarang kita menggunakan Grab untuk mengedarkan makanan dan keperluan apa yang diperlukan oleh sekeluarga, saya rasa Grab ini juga boleh diberi peluang untuk menghantar lembaran kerja untuk di kawasan-kawasan pedalaman. Ini inovasi yang perlu kita gunakan. Mungkin ini yang saya barangkali mungkin dibasekan di PPD, tempat rujukan setempat bagi PDPR. Ini satu cara. Itu satu. Kedua, saya rasa guru-guru ni perlu diberi latihan berterusan. Bagaimana dapat ditambah baik secara pengajaran PDPR. Mungkin melihat apa yang berjaya atau secara benchmarking dengan negara-negara yang telah ke depan menjalan PDPR. Saya rasa tak bersalahan. Misalnya kita ambil contoh Singapura sebagai jiran tetangga kita yang saya percaya advance menjalankan PDPR di rumah. Ini boleh kita ikuti dan saya rasa boleh sama ada in-service training pada guru-guru melalui online dengan rakan mereka di Singapura untuk meningkatkan pengajaran mereka di rumah. Ini perlu diberi tingkat dan saya juga mencadangkan kita berilah inisiatif tersendiri pada guru-guru yang barangkali ini dibebankan dengan PDPR ni. Kalau dahulu misalnya ada insentif PAS, pengajaran bahasa Inggeris, matematik dan sebagainya, saya rasa perlu kerajaan timbangkan insentif tersendiri. Sebagai contoh, memilih modul atau modular ataupun guru yang mengajar ataupun menghasilkan program ataupun program terbaik dalam PDPR. Itu dia. Sebab pada sama kita juga nanti mahukan proses R&D dalam
kalangan pelajar juga dapat diperkembangkan sebab bila mungkin kerana keterbatasan dalam PDPR ni tak dapat buat eksperimen bersemuka dan sebagainya. Baik, jadi macam mana harapan juga kepada ibu bapa supaya jangan putus asa dan bersama harapan kepada komuniti supaya membantu. Kalau kita mengharapkan kepada sekolah dan PIBG saja mungkin tidak mampu untuk menampung semuanya. Ada ratusan mungkin ribuan pelajar ataupun murid di sekolah. Jadi macam mana masyarakat, NGO ataupun apa saja datang bersama membantu membekalkan keperluan mereka sebab kita bukan hanya melihat dari aspek teknologi saja tapi aspek motivasi, aspek nutrisi ya. Sebab kadang-kadang bila tak ke sekolah ni mungkin penjagaan mereka mungkin kadang-kadang tak terjaga sempurna. Jadi saya mahukan yang holistik yang dapat membantu pelajar berkembang dengan cemerlang pada usia sebegini. Silakan Datuk. Ya, kita memang hendakkan dalam kita menyambut Hari Guru ni, kita hendakkan berguru demi ilmu, bina generasi baru dan pendidikan holistik yang hendak kita tekankan. Mau tidak mau, saya kira guru sekarang dalam PDPR menekankan banyak hal-hal yang kurikulum ataupun dari segi course content. Dan saya harap dalam khusus konten yang guru disampaikan, kita ambil iktibar tentang beban berat. Jangan terlalu berbebankan kepada anak-anak khususnya dalam PDPR ini. Kita mesti pastikan yang paling penting untuk misalnya sebagai contoh 3M, 4M itu ditekankan. Itu satu. Jadi untuk komplement, untuk melengkapi pembangunan secara holistik anak-anak kita, murid-murid kita, bakal warga negara kita, kita hendakkan dalam falsafah pendidikan negara kita, pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosialisasi yang seimbang. Saya mencadangkan atau mengingatkan diri saya jugalah dan semua ibu bapa dan penjaga. Dalam konteks saya ada hikmahnya COVID ini bahawa ibu bapa berperanan untuk melengkapkan, memberi suntikan-suntikan rohani, jasmani dan yang lain-lain untuk melengkapkan pendidikan mungkin kurikulum yang ditekankan dalam PDPR. Sebagai contoh, kalau kita memberi suntikan vaksin untuk kesihatan, saya rasa untuk pembangunan nak memastikan tidak adanya kemurungan, tidak adanya misalnya mental stress, tidak adanya ketegasan, hendakkan pembangunan kesihatan jasmaninya. Ibu bapa bantu, membimbing penjaga di rumah untuk menggalakkan riadah bersama keluarga. Solat bersama keluarga, makan bersama keluarga dengan anak-anak. Mungkin di masa kita makan bersama keluarga, kita tanya tentang permasalahan PDPR untuk kita bantukan. Kita berikan pastikan misalnya persekitaran pendidikan itu selesa. Kalau misalnya di tempat kerja ada workstation, saya rasa ibu bapa dan penjaga usahakan untuk anak-anak mendapatkan juga tempat kerja yang selesa untuk mereka dapat pendidikan. Apa salahnya sekarang ni misalnya tak boleh pergi masjid sembahyang berjemaah. Inilah masanya barangkali mengeratkan hubungan kita antara keluarga. Pastikan kita membimbing sembahyang solat berjemaah, meningkatkan kerohanian, semangat roh spiritual itu dipeningkatkan. Jadi kita melengkapi keperluan pembangunan politik anak-anak kita. Baik, terima kasih kepada Datuk Muhammad Ali Hassan, Pengerusi Majlis Permuafakatan Ibu Bapa dan Guru Nasional PIBGN berkongsi tentang penambahbaikan PDPR dalam pendidikan negara. Sekali lagi terima kasih Datuk. Sama-sama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti kita juga akan bersinggah pula untuk meninjau aspek lain. Kita hari ini akan berbincang tentang aspek yang sedang kita perjuangkan tentang Palestin, tentang Gaza yang seperti hari dijarah ramai mujahidin yang gugur, ramai anak kecil yang terkorban, akses kepada kesihatan, kepada pendidikan musnah ditambah pula dengan COVID-19. Bayangkan keruntuhan yang berlaku di bumi Gaza. Rugilah kalau kita tidak berjuang bersama dengan ilmu dan kebijaksanaan kita untuk membantu dengan jihad dengan ilmu, jihad dengan harta, jihad dengan semuanya sekali untuk membangunkan bumi yang amat kita cintai. Sampai sini dalam Malaysia hari ini.
Maaf tadi saya bukan teremosi, tapi ini perjuangan kita. Perjuangan Jiwa. sepanjang hayat. Betul, bercakap dengan jiwa, bukan emosi. Bukan. Supaya sampai, supaya membangunkan pagi-pagi kan. Betul. Supaya mana yang lainnya tu kembali dapat kita tabur ilmu dan Betul. digunakan kefahaman. Ya. Baik, kita nak kongsikan juga tentang kisah inspirasi di mana seorang jurugambar ni dia menyumbang untuk rakyat Palestin. Jadi kita nak tahu bagaimana dan apakah sumbangan yang dilakukan. Kita terus sahaja bersama dengan Zulhelmi Isnin. Kini bersama dengan kita melalui panggilan video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik. Kami melihat gambar-gambar yang anda hasilkan dan juga itu mungkin anda rasa perjuangan, tapi sebagai seorang manusia ketika kali pertama anda lihat ketika Ramadan kan diuji dengan berita kita dapat tahu dibom, diserang, masjid diserang. Jadi macam mana sebelum itu anda terkejut dengan reaksi itu dan apakah yang dilakukan ketika itu? Mungkin dapat diceritakan sejak awal. First kali masa tu saya dekat Twitter. So saya tengok banyak berita yang orang post pasal Palestin. Dan kat situ saya terasa macam saya tengok ada orang-orang lain juga yang bagi bantuan dekat Palestin. Dan saya cuba cari jalan macam mana saya nak bantu diorang juga. Saya nak buat benda yang sama juga macam diorang buat. So first kali yang saya buat ialah saya jual akaun Twitter saya untuk dapatkan duit. So daripada duit tu saya terus salurkan ke saya terus buat sumbangan lah ke Sanggup Palestin. jual akaun ya? Ya, saya jual akaun Twitter saya. Saya jual akaun Twitter saya untuk bantu saudara-saudara kita kat Palestin. Lepas beberapa hari saya jual akaun Twitter tu, saya cari jalan lagi untuk bantu lagi mana yang saya boleh. Dan saya sebab sekarang musim perayaan, so saya tahu ramai family yang nak gambar raya sebab tak boleh nak beraya kat mana-mana kan. Jadi orang nak gambar tu. Jadi saya buat, saya fikir macam okey, kalau lebih elok kalau saya buat shoot gambar raya, tapi duit tu terus disalurkan ke akaun-akaun untuk Palestin lah. Okey, maknanya duit yang pelanggan awak bagi tu terus disalurkan 100%? Ya betul. Okey. Tapi proses dia macam lepas saya shoot tu, saya nak klien saya tu transfer terus ke akaun depan saya. Okey. Tak ada transfer ke akaun saya. Maknanya tak adalah dapat gambar dulu, tunggu nanti terus sahaja berlakunya transaksi masa tu juga. Ya betul. Okey. Apa yang membuatkan semangat awak begitu berkobar? Betul? Apa yang memandu? Apa yang mengarah ke situ? Sebab first kali jelah yang kena pun saudara-saudara kita agak. Lepas tu yang saya tengok daripada gambar-gambar ramai yang kena bayi-bayi mak kita, anak-anak kita semua kan. Jadi sebab saya pun ada family, jadi saya fikir kalau macam itu family saya, maknanya saya mengharapkan juga bantuan. Daripada segi apa pun saya mengharapkan bantuan. So kat situ yang buatkan saya terasa nak membantu. Boleh kongsikan ke jumlah bantuan yang telah pun disalurkan saja je lah untuk kita tahu kan bagaimana proses dah ambil gambar dan dengan kewangan itu semuanya disalurkan, jumlahnya secara kasar mungkin boleh kongsikan untuk inspirasi kita. Buat masa ni saya baru kumpul dalam 1,000 lebih yang saya dah hantar dekat orang. Sebab first kali ramai yang tanya package ni, tapi sebabkan PKP dan tak boleh nak rentas, saya terpaksa stopkan dulu untuk photoshoot ni, tapi still saya ambil booking lah untuk photoshoot yang seterusnya. Maknanya buat masa sekarang ni baru ada dalam 1,000 lebih macam tu yang saya dah transfer terus ke sana. Itu dia. Jadi sebab bila kita membantu Palestin ni, dia bukan bersifat musiman ya, dia dah perjuangan jangka panjang. Jadi apa mungkin ada juga mungkin berhasrat untuk membuat satu potret atau apa untuk menampakkan contohnya macam Al-Aqsa ke, ada tak rancangan ke arah itu? Ada, tapi idea tu saya belum nak sampaikan lagi, belum sampai lagi lah. Cuma benda-benda macam tu memang ada. Cuma masa sekarang pun kita nak keluar pun tak boleh, nak ambil gambar ke benda semua pun belum berkesempatan lagi nak keluar untuk ambil gambar. So saya simpan dulu semua benda tu. Okey. Apa dari segi bantuan yang kita nampak anda lakukan adalah dengan menyalurkan sumbangan dan sebagainya. Tapi secara peribadinya, apa yang dilakukan untuk membantu sahabat-sahabat kita di Palestin selain daripada inisiatif yang amat murni dilakukan sekarang ni?
Buat masa sekarang memang saya terfikir itu saja yang saya dapat bantu lagi. Okey, jadi adakah juga memberi motivasi galakan kepada rakan seperjuangan dalam bidang ni, fotografi? Ada. Selepas saya buat post yang pasal untuk post shoot raya, dan ada beberapa orang rakan yang ikut sama juga apa yang saya buat. So saya rasa macam benda tu bagus lah. Kalau saya tak dapat nak buat semua, so ada juga fotografer lain yang ikut apa yang saya buat. Maknanya macam kalau saya cover banyak belah sebelah KL, tapi saya tengok ada kawan-kawan saya juga yang sebelah Pahang pun ikut sama juga buat benda yang sama macam ni. Okey. Baik, Zulhelmi, terima kasih banyak-banyak. Tahniah juga kita ucapkan kerana inisiatif yang cukup murni ini. Semoga ianya berpanjangan. Selamat Hari Raya. Mungkin tak terlewat lagi kan nak ucapkan Selamat Hari Raya. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Terima kasih dan tahniah kerana menjiwai perjuangan untuk bebaskan Al-Aqsa ini, insya-Allah. Betul. Sekarang ramai yang menyatukan ialah bisnes ataupun kewangan peribadinya untuk menyalurkan kepada mereka yang memerlukan. Ada satu badan yang telah pun sampai 18 juta, hampir 18 juta di Ia melibatkan gabungan. Semua NGO bergabung membentuk My Aqsa Defenders. Okey, itu yang kita nak kongsikan bersama dengan anda semua. Seketika nanti, ini menarik sebab sentuhan lagu raya ini dihasilkan oleh Cik B dan juga Chap B. Cik B, Chap B. Seketika nanti di Malaysia hari ini. Dia lagu raya moden It's Raya Baby. Sangat comel ya Cik B. Cik B kini bersama dengan kita melalui panggilan video. Cik B. Hello. Cik B, Assalamualaikum Cik B. Selamat Hari Raya. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya juga. Oh, dekat Ipoh ya Cik B? Ya, saya dekat Ipoh. Okey, baik. Macam mana kemeriahan dengan keluarga sahaja? Mungkin apa yang dimasak oleh ibu ke macam mana? Berkongsikan. So, tahun ni tak banyak sangat yang special. Okey. Hanya maybe lemang je yang special. Lemang. Okey. Lemang buat sendiri. Wah. Okay, sebab keluarga tak boleh balik rumah, and then kita duduk rumah macam hari-hari biasa je. Yelah, semua orang rasa benda sama kan. Okey, tentang lagu baru Cik B ni, macam mana boleh kolaborasi It's dengan Raya Baby. Dengan Cik B, macam mana boleh bersama? Okey, sebenarnya lagu ni adalah untuk telefilm. Lepas tu mama saya dia nak jadikan lagu ni sebagai lagu official. Okey. Jadi pembikinan lagu ni sebenarnya dah berapa lama? Dalam berapa hari Cik B? Sebenarnya lagu ni kita orang dapat dalam 2 minggu sebelum shoot. Okey. Okey, sebab lagu tu memang catchy. Memang sesuai dengan Syahrul Ashlin, betul tak? Ya, saya. Awak berada di mana? Apa dia? Awak dekat mana? Lokasi? Saya ada kat rumah. Yelah, di mana tu? Cik B kat dekat Ipoh. ruang tamu. Ha? Dekat ruang tamu. Dekat area Selangor. Okey, baik. Okey, Chap B dengan Cik B. Dia satu gabungan yang yalah bila kita dengarkan anda dalam muzik video tersebut dengan kolaborasi ini, ianya satu nafas baru dalam industri muzik kan. Cik B sendiri macam mana? Sebab Cik B terlibat dengan lirik dan juga kompos untuk lagu ini. Macam mana awak kena kaji dulu watak Cik B ke, kena tahu apa dulu? Kena faham dulu Cik B ke? Ataupun macam mana tampil dengan melodi tu? Okay. Masa saya came out sebenarnya saya siapkan lirik and also part yang hook tu malam tu juga, satu malam je. Time tu saya tak fikir banyak pun sebab saya tahu Cik B ni kalau kita bagi dia apa-apa pun dia boleh carry. So saya just make sure yang lagu ni akan jadi catchy. Tak kira part-part mana pun, tapi saya punya direction untuk lagu ni, saya punya idea is untuk buat lagu ni catchy every part. So itu je lah. Saya pun masa studio work dengan Cik B pun saya tak sempat berjumpa dengan Cik B berdepan. Oh, masa recording asing-asing? Masa recording malam tu juga, cuma Cik B tak dapat nak satu session dengan saya malam tu. Saya balik baru dia datang studio sebab dia busy sebelum tu. Tapi lagu ni memang nampak saya dah prepare part untuk dia. Okey, tapi lagu ni memang nampak awak punya sentuhan lah.
Oh ya. Ah. Alhamdulillah. Okay. Memang nampak Tuhan Muhammad Syarul Hashim Tapi tu. katanya buat satu malam saja. Tak, maksud saya untuk part yang rap dan juga part hook. Okey. Satu malam tu je. Tapi mostly akar lagu ni kita orang dah dapat demo lagu ni 2 minggu sebelum kita orang start shoot pun. So yeah. Okay, Cik B pun nampak happy dengan lagu ni. Nampak memang betul-betul masuk dengan jiwa Cik B ya. Muda kan, Cik B, remaja. jiwa Cik B memang hip hop kan? Jiwa saya memang hip hop. Saya memang suka hip hop. Okey. Sejak bila Cik B? Sejak bila? Saya dulu saya suka rock. Okey. Tapi bila dah 2016 bila lagu Apa Khabar tu kan keluar, itu start saya suka hip hop. Oh, daripada situlah. Okey. Cik B, sekarang ni siapa yang menjadi rujukan Cik B kalau minat dalam muzik hip hop? Yang international ke siapa? Saya suka, saya ada banyak yang saya suka. Saya tak dapat pilih yang mana satu. Wow. Kalau nak menyanyikan lagu Chubby ni susah tak? Mungkin dia ni jenis garang ke, jenis teliti ke, macam mana? Pernah kena marah tak Cik B? Tak. Sebab pasal lagu tu adalah saya ada masa kat situ ada 1 hari. Okey, Time saya kat situ. Okey. Cik B, apa daripada kalangan keluarga tu semua dah tahu dah kan Cik B meminati muzik. Cik B sampai ada studio sendiri kat rumah. Dah ada keadaan yang memang kalau bila-bila nak rekod lagu tu dah ada persekitaran tu. Macam maknanya nampak Cik B serius dalam industri muzik. Saya sebenarnya tak pasti lagi nak serius ataupun tidak dalam industri muzik ni. Tapi saya akan tempuhi jugalah sebab saya memang minat dengan dunia hip hop ni. Tak apa, Cik B masih muda, panjang lagi waktu kan. Menjadi usahawan, jadi macam-macam lah. Betul, boleh betul. berlawak, jenaka, Macam tadilah bernyanyi. Chubby cakap, Cik B ni bagi apa pun dia boleh buat. Apa ni Chubby, awak bila nak jadi cabinya, raya makan rendang ketupat tak ni ke? Tak cabi pun. Awak mesti nampak ni langsing. Saya sekarang ni tengah work on saya punya nak gain weight kan. Memandangkan sekarang ni kita susah nak bekerja di luar. Bukan susah lah, memang tak boleh bekerja di luar. Banyak SOP kan. So saya ada lebih masa untuk dekat rumah untuk fokus kat saya punya diri untuk menaikkan berat badan apa semua. So saya tengah work on it. So insyaAllah. Yeah. Ada single baru ke lepas ni? Single baru so far tak ada sebab sekarang ni saya lebih fokus balik dalam dunia lakonan. So tapi saya still work on a few songs, cuma saya tak tentu lagi lagu yang saya buat ni ada direction dia lagi. Tapi so far yes, saya memang dah start balik dalam dunia lakonan and saya tak stop buat lagu masa lagi. Okey, kami doakan sukses untuk kedua-duanya, untuk Cik B dan Chubby. Jaga diri kalian. Assalamualaikum Cik B. Chubby. Waalaikumsalam. Okey, itu dia Cik B dan Chubby. Lagunya It's Okay, It's Raya Baby. Jangan lupa untuk dengarkan di mana-mana platform muzik untuk anda Ani nak pakai ni menyokong. cincin. Ingatkan nak tanya saya nak buat lagu ke tak? Tak tertarik untuk pakai cincin besar. Minat. Ada, nanti saya pinjam. Pinjam je mampu, nak beri tak mampu. Pinjam dengan mak Cik B nanti ya. Okey. Sebenarnya kita tak berdua sahaja. Betul. Sepada seorang lagi sahabat yang berpeluang. Saya punya ada masalah sikit. Apa masalah awak tu? Ketika mengisi Kap Dalan. Masa nak jadi bila saya buat tak apalah, mungkin saya akan dapat pada sesi yang lain. Kan ini kita bercerita tentang pendaftaran vaksinasi ya. Jadi Hanif Miswan, host yang kedua mendapat vaksin. Nanti insya-Allah kita akan bersama dengan Hanif bagaimana secara persekitarannya apa yang berlaku. Seketika nanti cuma nak ada sedikit pesanan disampaikan kepada anda semua, saksikan terlebih dahulu.
Okey, macam mana bonda macam mana? Daftaran. Bonda tak dapat nak daftar. Tapi insyaAllah kalau buka saya sememangnya akan beratur untuk mendaftar lagi Memang lah. kita semua dah daftar cuma untuk yang kali bukan ini. yang untuk AstraZeneca punya lah kan. Yang dibuka untuk pilihan kita semua. Jadi pastinya tadi sedikit sebanyak recap tentang program imunisasi kebangsaan. Ada yang di antara kita mengharapkan pastinya peningkatan yang dikatakan akan berlaku dalam pengagihan vaksinasi yang akan berlaku pada bulan Jun dan ke atas ini insyaAllah untuk kita meningkatkan imuniti kelompok. Sebab kena tahu tentang vaksin ni, dia bukan membunuh COVID-19 itu, tetapi dia bila seseorang itu dah ada ataupun dah divaksinasi, mereka akan mengurangkan lagi risiko berlakunya kes yang lebih serius apabila anda terjangkit COVID-19. Contohnya, kurangkan lagi kita ni pergi ke ward ICU lah senang cerita. Tidak serius dan sebagainya sehingga boleh beragut nyawa insyaAllah. Itulah dia. Sebab kita masih lagi berjuang. Tak tahu sampai bila. Sebab ia juga melibatkan perubahan dari segi varian ataupun mutasi yang berlaku kepada virus berkenaannya. Sebab mungkin dia mengambil masa yang agak panjang untuk kita dapatkan pada tahap sifar tu. Bukan masa yang lama. Kita terpaksa hidup dengan virus berkenaan. Tapi cara kita untuk mengatasinya dan juga mengamalkan segala yang penting dalam kehidupan. SOP-nya dengan penjajakan fizikal yang amat kita titik beratkan ketika ini. Sebab kes 6,000 adalah satu angka yang cukup tinggi yang menggerunkan. Di Selangor sahaja 2,225 kes dan ramai sangat yang minta untuk total lockdown. Ataupun sekarang ini sangat ramai minta untuk memberhentikan segala urusan dari segi bisnes dan sebagainya, diminta untuk lockdown. Tapi itu adalah antara cadangannya. Ini memang ada timbul juga sebab orang bila katakan kalau ikutkan kena datang tepat pada masanya, sekurang-kurangnya setengah jam ke sebelum sesi itu, tapi ramai datang 2-3 jam awal menyebabkan dia sesak. Jadi mungkin ada pengalaman baru, jadi orang pun dah tahu masa-masa yang perlu datang ke situ. Baik, Hanim Miswan dah pun bersedia untuk memberikan bayangan ataupun laporan di PWTC. Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur PWTC. Silakan Hanif. Hai Hanif. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi Hanim dan Petri. Boleh dengarkan saya? Dengar. Okey. Macam nak menyanyi lagu raya ya? Bukan Tak boleh. Sini moodnya berbeza. Saya betul-betul berada di dalam Dewan sekarang ni. Di Pusat Dagangan Dunia di WTC ini dan prosesnya memang betul apa yang Petri katakan, tak perlu datang terlalu awal sebab kita tahu memang bagus untuk suatu temu janji itu kita datang lebih awal, sejam atau 2 jam lebih awal, tetapi untuk proses vaksinasi ini memang disarankan ataupun diharapkan agar penemu janji ini untuk tidak datang terlalu awal, 15 ke 30 minit awal pun lebih bagus. Dan sebenarnya prosesnya di luar tadi telah pun bermula seawal jam 8 memang ramai telah pun berada di sana kerana setiap hari proses vaksin ini bermula pada jam 9 pagi sehingga 8 malam setiap hari dan dianggarkan lebih kurang 6,100 dos 8,100 dos yang akan diberikan pada setiap hari dengan kadar kehadiran ataupun bergantung pada kehadiran penerima pada setiap hari. Dan sekarang bermula pada jam 9 pagi, saya boleh ikutkan saya juga, saya kini sudah berada dalam Dewan di bahagian tingkat 4 ini yang telah pun diberikan akses kepada mereka yang telah pun ada temu janji melalui aplikasi MySejahtera, dan kita dah check in seawal di luar tadi, boleh melihat kepada temu janji vaksinasi masing-masing. Dan tadi kita dah berada di Dewan di luar untuk mengisi borang consent form ini ataupun borang persetujuan suntikan COVID-19. Ada 2 borang yang diberikan kepada penerima semua, termasuk kepada saya tadi, dan kita dah isi segala details menunjukkan bahawa kita bersetuju. Kemudian dibawa ke dalam Dewan ini adalah proses di mana semua doktor-doktor dari pihak Kementerian Kesihatan Malaysia akan berada di sini untuk memberikan konsultasi mereka yang terakhir kepada penerima vaksin, dan mereka akan diberikan setiap penerangan yang lebih detail tentang apa kesan yang berkemungkinan yang boleh kita jangkakan, dan kita diberikan ruang untuk bertanyakan soalan. Dan saya nak macam Cik Hanif sendiri rasa gementar tak? Ya. Memang sangat gementar lah pada kita. Saya nak bawa anda semua untuk berada, sebab sekarang selepas di sini kita akan ke proses terusnya di dalam yang terakhir lah untuk diberikan suntikan. Okey. Dan ini bergantung kepada temu janji masing-masing. Dan saya akan bawa anda semua untuk melihat kepada proses suntikan pula yang diberikan oleh doktor dan juga pegawai-pegawai perubatan di sini. Dan Cik, jangan laju sangat Cik, bertenang. Okey, bertenang, tak apa, kita ada masa, insyaAllah. Okey, dah mungkin dah tiba giliran saya. Okey, ini di setiap kaunternya lah. Disediakan kaunter yang terakhir untuk divaksin. Okey. Pegawai-pegawai perubatan, dan saya berada di kaunter ke-7 yang akan diberikan ini. Okey. Di dalam ni bersama dengan pegawai perubatan. Assalamualaikum, selamat pagi. Dan kita akan tunjukkan bagaimana proses saya yang mana satu di sini. Okey.
Namanya siapa tuan? MA Faris. MA Faris. Okey. Soalan kita adalah MA Faris untuk kita berikan terus suntikan AstraZeneca. Apa yang kebiasaan yang perlu diberitahu kepada penerima? Yang pertama sekali kita pastikan penerima tu bawa borang kebenaran, dan kita akan pastikan borang kebenaran ni samalah dengan nama penerima. Nama siapa? Muhammad Hanif. Okey, samalah Muhammad Hanif kan. Okey, sekarang ni kita akan tanya pesakit ataupun yang nak menerima vaksin ni menulis tangan mana ataupun dominan hand. Tangan kanan. Tangan kanan. So bila kalau pesakit tangan kanan, so kita akan untuk ke sebelah kiri lah. Okey. Kita akan tutup sekarang ni di sebelah kiri tangan tu lah. Okey, baik. Okey, sekarang ni so kita akan mulakan proses untuk nama kita. Kita akan periksa untuk barang-barang lah. Hanif, mungkin boleh ulangkan sedikit secara ringkasnya apa yang disampaikan oleh doktor sebab kita tak jelas sangat tadi. Okey, ini adalah pegawai perubatan Faris memberitahu tentang mula-mula dia akan cek dulu sama ada namanya sama dengan penerima, dan kemudian dia akan bertanya keadaan kesihatan dan bertanya yang mana satu tangan dominan. Tujuannya adalah untuk, kalau saya tangan dominan adalah kanan, dia akan berikan suntikan di sebelah kiri supaya kesannya dirasai di tangan yang bukan dominan lah, dan kita boleh meneruskan rutin. Baik. Jadi kalau dah bersedia sedang menyediakan jarum suntikan. Kita akan beritahu pesakit. Okey. Ini merupakan vaksin. Okey. AstraZeneca lah. Okay, ini merupakan vaksin AstraZeneca yang baru nak dibuka lah. Okey. Itu. Jangan nangis. Dan saya akan menerima teruslah. Bismillah Hanif, bismillah. Daripada Faris. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Jangan menangis ya. Awak bila kalian yang cakap macam tu buat saya yang lebih gemetar lah. Okey. Jarum ya Hanif ya, jarum ya. Bertenang insya-Allah. InsyaAllah segalanya dipermudahkan. Eksklusif yang kita bawakan di Malaysia hari ini. Bagaimana proses ini berlaku? Betul. Sebab tak lama lagi akan melibatkan warga emas diberi keutamaan. Betul. Jadi mungkin ini anda juga dapat memberi motivasi kepada ibu bapa, nenek ke untuk Dan yang paling tenang. penting sekali tahulah dapat gambaran kan apa yang berlaku daripada awal tadi yang dikongsikan bagaimana proses ataupun prosedurnya. Itu dia. Tapi Hanif tetap kontrol macho di situ ya. Apa Walaupun pun nampak terjadi. Hanif Alhamdulillah nangis ke? Hanif. Tak apa, menangis apa kita Kita okey je. jangan simpan tangisan tu. Jangan tahan-tahan Okey, tangisan terima tu kasih. Hanif. Sedikit Hanif kongsikan Saya bagaimana terpaksa perasaannya. Tahan sikit. Okey, sekejap Okey, sekarang akan ada proses memberitahulah. Okey. Okey, dos yang pertama ni dah komplit terima. Okey, maksudnya selepas ini semua penerima perlu scan MySejahtera untuk memastikan bahawa proses yang pertama ni telah diterima lah. Dan melalui MySejahtera kita nak scan di luar lah. Okey. Okey, dia dah beritahu yang successful. Okey. So, kemudian kita boleh pergi dekat security untuk override. Okey, baik. Terima kasih Tuan Faris penonton kita. Okey, selepas tamat proses suntikan yang pertama ni, kita akan lebihkan minta turun ke bawah ke level 3, RS3 untuk tempoh observation selama 15 minit. Lebih kurang sebegitulah untuk memastikan bahawa kita tidak mendapat barang reaksi yang tidak berpatutan. Jadi, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Mungkin itu sahaja laporan saya lah sepanjang berada di sini. Hanif, dalam sebelum tu Hanif, Ya, apa yang dirasai sekarang ni? Lepas ke apa ke? Tangan tu. Ke tak rasa lagi? Buat masa ni selepas seminit belum rasa apa-apa lagi lah. Dan mungkin sebab saya pun berada di depan kamera, jadi saya perlu berasa dengan baik lah. Tapi saya rasa tak ada apa-apa lagi buat masa ni. Dan kebiasaannya memang telah pun diingatkan tadi oleh doktor yang memberikan penerangan, mengatakan bahawa kalau dikebas-kebas sikit, kalau ada rasa kurang selesa di bahagian tangan yang dicucuk tu, itu biasa. Tetapi kalau ada tanda-tanda yang berlebihan, selama beberapa dalam waktu yang ditetapkan tu, kita boleh merujuk kembali kepada doktor. Sebelum sampai ke pusat, apa yang perlu dibawa? Dokumen-dokumen, kad pengenalan lagi? Okey, sangat penting adalah kita ada aplikasi MySejahtera. Itu yang pertama yang saya tunjukkan tadi. Kemudian kad pengenalan kita juga kita perlu bawa sebab untuk proses pengesahan tu nanti akan ada memerlukan kad pengenalan. Dan ini yang paling penting, senjata utama untuk kita berada di sini, iaitu pen masing-masing. Sebab kita nak isi borang dan kemudian pen memang tidak diagihkan di sini. Ada disediakan tetapi digalakkan untuk bawa sendiri supaya kita tidak berkongsi dengan orang ramai. Sebab sekarang kan proses untuk kita tidak berkumpul, tidak bersama-sama dengan orang ramai. Jadi sangat penting untuk ada pen ini. Dan jangan risau, parking ataupun tempat meletakkan kenderaan memang banyak berada di sini. Ada juga kerjasama bersama dengan pusat ataupun bangunan di sebelah ni
untuk melakukan satu kerjasama dengan bayaran yang berpatutan. Jadi datang pada waktu yang ditetapkan itu sangat pentinglah. Sana belum lengkap lagi satu lagi proses Hanif. Macam mana Petri? Satu lagi proses yang belum lengkap. Proses saya rasa belum lengkap lagi. Saya perlu turun ke tingkat 3 untuk proses observation. Mereka akan melihat saya keadaan saya dalam masa 15 minit selepas suntikan yang pertama ini. Dan juga proses bergambar ya di tempat tu. Instagramable. Bergambar lepas dah habis bila dekat bawah. Okey, cuma saya nak beritahu satu perkara. Mereka di sini di WTC ni memang sangat mementingkan untuk memberikan informasi yang sahih lah. Dari sukarelawan yang mereka berikan tadi memang sangat teratur daripada permulaan kami masuk sehinggalah di setiap skrin yang ada di sini mereka tayangkan program. Saya pegang pen macam duta pen pula. Mereka tayangkan program MHI di mana kita sentiasa memberikan penerangan kepada orang ramai berkaitan dengan temu bual terbaru untuk memberikan informasi-informasi. Jadi saya rasa memang tak ada alasan untuk kita tidak datang ataupun sekurang-kurangnya mendaftar sebagai penerima vaksin. Baik, Okey, Hanif. itu dia Terima kasih, proses Hanif. yang senang je mungkin tak sampai 5 minit. Betul. Tak sampai. Maksudnya kalau dari luar tu mungkin dia akan mengambil masa sebab proses kuantiti yang utamanya. ramai. Tapi bila dah sampai dekat atas ni memang sangat lancar. Sekejap. Sangat sekejap, tak sampai 5 minit pun saya rasa. Itu yang sangat penting yang semua orang perlu tahulah. Cuma yang penting ikut masa masing-masing tu. InsyaAllah dia akan okey. Cabaran masa, okey. Baik, Hanif. Terima kasih, Hanif. Kita doakan tidak ada apa-apa kesan yang teruk yang yalah biasa-biasa je lah kebas-kebas tu Hanif bukan tak biasa. Kalau ada tu maksudnya ada jatuh dekat padang main bola patah kaki okey. Kita kalau jatuh pun kita jatuh belah sini lah. Okey, terima kasih Hanif. Ya. Bye-bye semua, jaga diri. Okey, itu dia secara eksklusifnya kita bawakan keadaan yang berlaku di WTC KL. Hanif Miswan sebenarnya hos kedua di MHI yang dapat selain daripada Fazli, Fuad juga telah pun divaksinasi. Dia patutnya saya tak apalah, nanti giliran kita akan tiba. Pasti ada lebih baik. Okey, dan sampai ke hujung semoga kita bertambah ilmu. Paling penting ingat demi asal seinci takkan undur langkah kita. Teruskan berjuang. Kita berdoa banyak-banyak bukan sahaja untuk sahabat-sahabat kita tetapi sahabat kita di luar negara tu di Palestin insya-Allah ada pengakhiran yang terbaik buat mereka semua. Esok kita akan kembali di Malaysia hari ini dengan topik yang menarik. Jangan lupa 8 pagi teruskan bersama dengan kami di TV3 kalau tak sempat FB Live MHI TV3. Assalamualaikum. Jaga diri.